Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang tonton kepada video ni. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan soalan 4 lah, since ramai yang tak berapa nak mahir untuk jawab soalan ni. So saya akan bantu dalam bentuk video. Jadi siapa yang nak buat latihan tu pastikan awak tonton dengan habis lah. Okay, so kita ada soalan nombor 4. Gambar Raja Van berikut mewakili bilangan murid tingkatan 4 Anggerik yang mempunyai ciri-ciri tertentu masing-masing diwakili oleh set berikut. Okey, di sini dia ada nama lah, dia ada K sama dengan kidal, K sama dengan bukan kidal, L sama dengan kebolehan menggulung lidah dan C ialah orang yang pakai cermin mata. Diberi kat sini soalan gambaran seperti cahaya berwarna yang saya pernah terangkan. Kita ada primer. Okey, kita ada primer kat sini, ni primer. Ya, kita ada sekunder dan tetia lah. So tetia kat sini tetia dekat tengah-tengah. Sekunder maksudnya di kawasan dua antara dua bulatan. Jadi dia sekunder ni maksudnya semua antara dua bulatan lah. Dia orang kata persilangan antara dua bulatan. Tapi untuk dapatkan separuh ni awak kena tolak dengan tetia lah. Okay, so yang mana yang dah tengok kelas hari tu, dia tahu macam mana proses nak tolak tu. Okay, jadi di sini kita baca soalan, diberi NS ataupun nilai set semesta adalah 40 orang. Maksudnya semua ruang tu, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruang kan. Dalam 7-7 ni totalnya adalah 40. Maksudnya ruang yang pertama campur dengan ruang yang kedua, campur dengan ruang yang seterusnya akan dapat 40 lah total. Okay, itu maksudnya nilai semua. NS. Okay, dan kita keluarkan maklumat lagi. Kita dapat NS sama dengan 40 kan. Okay, kita dapat bilangan murid yang mempunyai ketiga-tiga ciri itu ialah 2 orang. So kita dapat nilai semua nilai ketiga-tiga ciri. So KLC KLC. Ketiga-tiga tu adalah 2 orang. Kemudian bilangan murid yang bukan kidal dan boleh menggulung lidah ialah 5 orang. So kita ada nilai bagi bukan kidal dan cermin mata. So KNC lah KNC ialah bukan kidal dan menggulung lidah K dan L. So K dan L ialah 5 orang. Kemudian nilai bukan kidal dan bukan cermin mata ialah 6 orang. Kemudian kita ada nilai kebolehan menggulung lidah dengan cermin mata ialah 3 orang. Jadi kalau dia melibatkan dua cerita, maksudnya kita kena letakkan simbol persilangan lah. Jadi K dan L apa, K dan C apa, L and C apalah. Okay, next kita ada murid yang bukan kidal sahaja, NK. NK tak tahulah, NK tak tahu dan NL pun tak tahu. NL tak tahu dan NC pun tak tahu. Dekat sini soalan ni dia bagi tahu bilangan murid yang bukan kidal sahaja. Ada perkataan sahaja tau. Sahaja maksudnya primer Sahaja sama dengan primer. Okay, sahaja maksudnya primer. Jadi kan, kalau dikatakan kat sini bilangan murid yang bukan kidal sahaja. So kawasan K ni untuk primer sebab ada perkataan sahaja ialah H orang. So H je lah jawapan dia. Dia punya ungkapan memang H sahaja. Dia tak ada tolak-tolak sebab memang H ni duduk dekat kawasan primer. Okay. Kemudian bilangan murid yang boleh menggulung lidah sahaja ialah K orang. Jadi kita pun tulis kawasan primer bagi menggulung lidah adalah K. Okay, kawasan primer bagi menggulung lidah ialah K. Dan bilangan murid yang berkecermin mata sahaja ialah 7 orang. Sahaja. So maksudnya kawasan primer bagi cermin mata ialah 7 orang. Bukannya 7 tu mewakili semua cermin mata tak. Tapi sebabkan ada perkataan sahaja, maksudnya kena letak 7 kawasan primer. Tapi kalau perkataan sahaja ni tidak ditulis, jadi awak boleh cakap 7 tu mewakili semua. Okey, 7 tu mewakili semua. Tapi sekarang ni dia sebabkan ada perkataan sahaja, tak boleh lah kita kena letak kat kawasan primer.
Okay, next. Kita boleh masukkan maklumat-maklumat yang ada. So ni 3 ni tak ada kan. So kita biarkanlah. Okay, so K dan L dan C ialah 2 orang. So maksudnya kawasan ni adalah kawasan tertier. Jadi kawasan tertier ialah 2. Memang genap 2 lah. Kemudian kita dapat ada lagi 3 ruang yang tak disentuh. Ruang K dan L dengan ruang L dan C dan K and C lah. Ni kawasan sini, sini dan sini. Cumanya kan awak kena faham, ni adalah sekunder. K dan L ni adalah sekunder. Bermaksud sekunder bagi K dan L ialah 5. So kawasan lorekkan semua hijau ni, kawasan sekunder ni adalah 5. Okey, ni adalah 5. So 5 ni kita nak dapatkan separuh lorek sahaja, kita kena tolak dengan 2 lah. So 5 tolak 2 dapat 3. Okey, so sini 3. Okey, ni maksudnya 5 tolak 2 lah. Okey, kawasan sekunder tu 5 tolak 2. Dia dapat 3 lah. Kemudian K dan C ialah 6. So kita dapat 6 kawasan semua kan. K dan C semua ni 6. Kita tak nak nombor 2 tu, so kita buang 2, kita dapat 6 tolak 2, so 4 lah. Sini 4. Kemudian kita dapat L dan C ialah 3, 3 tolak 2, 1 lah. Okey, ni 3 tolak 2, 1. Okey. Sekarang ni soalan A. Okey, soalan A ni dia cakap lengkapkan gambar Raja Van yang diberi. So inilah gambaran dia. Tak payah letak nilai H dan K pun. Sebabnya memang dia suruh lengkapkan dalam bentuk ungkapan. Okey. So ungkapan dia macam itulah. Ni. Kita dah selesailah 3 markah. Jadi kalau nak lengkapkan memang macam tu sahaja. Sebab soalan ni dia bukannya suruh kita cari nilai kan. Dia lain daripada soalan 3 yang memang kita kena cari nilai dulu. Sebab kita sebenarnya boleh cari nilai tu. Okey, cumanya kita kena lengkapkan dalam bentuk ungkapan lah macam ni. Okey. Cuma sekarang ni kan kalau lihat soalan A ni memang setiap ruang tu dah ada. Setiap ruang tu dah ada nombor-nombor dia. Jadi kalau kita totalkan balik kan 5 ni bukan 7 ruang ni kita totalkan balik. Okey, kita ada ruang yang pertama, ruang yang kedua, ruang yang ketiga, ruang yang keempat, 5, 6 dan 7. 7 ruang ni totalnya adalah 40. Jadi kita kena fahamlah kat situ. Maksudnya hasil tambah keseluruhan gambar ni adalah 40 lah maksudnya. Jadi kita kena tengok soalan B dia. Sebab soalan B dia minta nilai H dan K. Okey. Bila dia minta H dan K secara serentak, ni kita panggilkan dia serentak. Dia minta dalam masa yang sama. Ialah dia minta 2 huruf. Dia minta 2 huruf tu dalam satu soalan yang sama. Memang automatik kita anggap soalan ni minta serentak. Soalan ni minta 2 jawapan dalam satu masa. Maksudnya serentak. Apa yang serentak? Persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Tahu kan persamaan serentak tu apa? 2 persamaan yang kita boleh gunakan, penghapusan dan penggantian lah. Jadi kita kena cari persamaan serentak. Okay, first, macam tadi yang saya cakap, total keseluruhan ni adalah 40. Okay, total keseluruhan tu adalah 40. Maksudnya H campur 3, campur K, campur 4, campur 2, campur 1, campur 7 ialah 40. Jadi persamaan satu awak boleh buat macam tu lah. So kita pun tulis H campur 3, campur K, campur 4, campur 2, campur 1, campur 7 ialah 40. Maksudnya semua ni awak kena tambah lah. H campur 3, K, 4, 2, 1, 7. Campurkan je. Total dia memang 40. Kemudian kita carilah nilai H dan K tu. H dan K, H tambah K berapa? H tambah K, kemudian 3 campur 4, 7. 7 campur 2, 9. 9 campur 1, 10. 10 campur 7, 17. Okay, so pindahkan 17 jadi negatif. So 40 tolak 17. Kemudian H campur K ialah 23.
40 tolak 17 dapat 23 Tekan je kalkulator. Ini kita panggil dia sebagai persamaan 1. Okey, ini kita tulis persamaan 1. Maksudnya kita ambil daripada gambar. Persamaan 1 ni kita ambil daripada gambar yang kita nampak lah. Maksudnya hasil tambah setiap ruang tu adalah 40. Kemudian dalam satu lagi persamaan, awak boleh ambil daripada soalan ni sendiri. Ambil je daripada soalan ni, dia cakap hitung nilai H dan nilai K jika bilangan murid yang bukan kidal iaitu K kan sama dengan bilangan murid yang boleh menggulung lidah. So kalau kita buat macam ni, NK sama dengan NL. Sebab apa? Bilangan merujuk kepada N. Okey, bilangan merujuk kepada N. Bukan kidal merujuk kepada K. So NK lah. Kemudian bilangan merujuk kepada N. Kemudian murid yang boleh menggulung lidah ialah L. So kita pun buatlah persamaan NK sama dengan NL kan. Ni persamaan yang kedua lah. Jadi NK tu maksudnya bilangan yang ada dalam bulatan K. Jadi kalau dalam bulatan K ni kita ada H, kita ada 3, kita ada 2, kita ada 4. Maksudnya kita ada bulatan K sahaja. Okey, NK maksudnya bulatan K. Okey, NK sama dengan H campur 3 campur 2 campur 4. Manakala NL adalah 3 campur 2 campur 1 campur K. Maksudnya NK ni adalah bulatan untuk K sahaja. Campurkan 4 ni sahaja, 4 ruang sahaja. Kemudian NL maksudnya campurkan antara 4 ruang ni sahaja untuk bentuk bulatan L sahaja. Jadi kita buatlah dalam persamaan tu H campur 3. So kita tulis kat sini H campur 3 campur 2 campur 1 pula. H campur 3 campur 2 campur 4. Okey, samakan dengan NL. NL tadi tu kita dapat 3 campur 2 campur 1 campur K lah. 3 campur 2 campur 1 campur K. Kemudian kita pindahkan K jadi ke kiri lah. So kita pindahkan dia jadi H tolak K. 3 campur 2, 5. 5 campur 4, 9. Okey, campurkan je lah. 3 campur 2, 5. 5 campur 1, 6. So H tolak K adalah 9. H tolak K tambah 9 ialah 6. So pindahkan 9 jadi negatif. So 6 tolak 9 berapa? H tolak K sama dengan negatif 3. Yang ini tekan kalkulator je lah. Maksudnya kita dah dapat dah persamaan 2. Oops. Okey. Lepas tu dah siap buat persamaan 1 dengan persamaan 2, kita gunakan kaedah persamaan serentak. Kita sumbatkan dalam bentuk inilah H tambah K sama dengan 23. Kita buat template pun boleh sebenarnya. Saya suka kalau pelajar buat template macam ni. Dia buat macam ni kan. Dia asingkan lah. Okey. So kita ada lagi H tolak K. H tolak K sama dengan negatif 3. Jadi kan kalau kita tengok kat sini, nak hapuskan H boleh, nak hapuskan K pun boleh. Mana-mana boleh. Kalau saya hapuskan H lah. Positif, jumpa positif, dapat positif, tukar jadi negatif sebab penghapusan. Kenapa penghapusan kena terbalikkan simbol? Yalah sebab kita belajar kat sekolah dulu positif dengan positif dapat positif. Tapi kenapa sekarang kena negatif? Sebab apabila H tolak H dia akan dapat kosong. Itu masuk penghapusan. Penghapusan ni kita nak matikan dia lah, nak hapuskan dia. Okey. Jadi K tolak dengan negatif K akan dapat 2K. Sebab 1 tolak dengan negatif 1 dapat 2 lah. Kalau tekan kalkulator pun dapat Okey, 23 tolak dengan negatif 3 akan dapat sama dengan 26 Sebabnya 23 campur 3 dapat 26. Okey, kenapa saya cakap campur? Sebab negatif jumpa negatif dapat positif. Jadi 23 campur 3 dapat 26.
Cuma penghapusan tadi je kita nak buat apa ni, negatif bulat. Negatif bulat ni sebabnya kita nak buat simbol penghapusan je. Tapi bila kita nak buat operasi tambah tolak tu, dia cara yang sama macam kita belajar sekolah rendah dulu. Maksudnya H tolak H kosong, K tolak dengan negatif K dapat positif 2K kan. Ni macam yang awak belajar sekolah rendah lah. Okay, so sekarang kita cari nilai K seperti biasa, kita pindahkan, kita tukar dekat sini, 2K sama dengan 26, so K ialah 13 lah. K ialah 13 dan kita cari nilai H. Bila kita nak cari nilai H, pilih je mana-mana persamaan yang ada, sama ada persamaan 1 ataupun persamaan 2. So kalau saya pindahkan terus, ambil persamaan 2 pun boleh. So H tolak 13 sama dengan 3, H tolak negatif 13, H tolak 13 sama dengan negatif 3. H sama dengan negatif 3 tambah 13, H sama dengan 10. Jadi kita dapat dua nilai ni dalam menggunakan kaedah persamaan serentak. Jadi kalau pelajar ni dapat satu soalan, soalan tu dia tanya cari nilai P dan Q dalam masa yang serentak, dalam masa yang sama. Automatik tajuk tu memang kena guna kaedah persamaan linear serentak. Jadi kalau tajuk apa-apa sekalipun, matematik ke, matematik tambahan ke, bila ada dua huruf yang ditanya dalam masa satu soalan yang sama, memang kebanyakannya kita gunakan kaedah persamaan serentak. Okey, dalam persamaan serentak ni kita boleh gunakan dua teknik, iaitu teknik penggantian dan penghapusan, atau nak guna teknik penggantian sahaja pun boleh. Cumanya saya lebih suka kalau guna dua-dua, sama ada awak guna penghapusan dulu baru penggantian lah. Penghapusan dulu baru penggantian Jadi kita pun dah settle. Okey. So ini adalah contoh jawapan untuk nilai jawapan B, dan kita akan selesaikan untuk soalan C yang dia tanya bilangan murid yang mempunyai dua ciri sahaja. Dua ciri sahaja tu maksudnya sekunder lah. Dia nak suruh kita cari nilai yang ada sekunder. Tapi ingat murid yang mempunyai dua ciri sahaja ni, dia bukannya sekunder bulat-bulat yang macam saya cakap ni dua ciri bukannya macam ni. Tapi dua ciri tu maksudnya kalau awak baca soalan ni, dia ada cakap mempunyai dua ciri sahaja. Ada perkataan sahaja tau. Dua ciri sahaja. Kan? Sahaja. Sahaja tu bermaksud dia sekunder tapi dia separuh. Dia sekunder tapi dia separuh. Bila ada perkataan sahaja ni, dia sekunder tapi dia separuh. Dia sama macam primer tau. Kalau kita katakan NK, NK ni adalah satu bulatan K. Satu bulatan K. Tapi kalau dia kata K sahaja, dia akan jadi primer. Kan? Ini apa yang awak kena faham lah. Kalau dia tanya NK, maksudnya satu bulatan K. Kalau dia tanya K sahaja, sebab ada perkataan sahaja, maksudnya primer. Jadi kalau dia cakap sekunder, kalau sekunder maksudnya mungkin awak boleh kata N, K dan L. Tapi kalau dua ciri sahaja, means separuh sekunder lah separuh sekunder. Separuh sekunder tu awak ambil dekat kawasan yang bukan tertia. Okey, separuh sekunder bukan tertia bukan tertia. So maksudnya bukan kawasan tengah-tengah lah. Di kawasan nombor 3, 4 dan 1. So total up kan je. Bilangan 3 ni campur dengan 4 campur dengan 1 yang warna hijau ni. So kita pun tulis jawapan dia 3 campur 4 campur 1. Dapatlah 8. Okey, so kalau kita semak jawapan. Okey, jawapan kat sini. Okey, 3 campur 4 campur 1, 8 lah. So betul lah jawapan dia. Okey, jadi saya harap awak dapat selesaikan latihan yang saya bagi supaya awak lebih mahir. Sebab soalan macam ni lah yang awak kena fokuskan. Okey, untuk soalan nombor 2 tu saya tak akan explain sebab yang ini saya dah explain masa operasi set yang pertama. Jadi kalau awak rasa awak masih salah lagi, tolong betulkan dan tengok balik video kelas hari tu ulang balik cara-cara dia, step dia. Okey, itu sahaja. Saya harap awak dapat lengkapkan tugasan yang saya bagi dengan baik. Okey, awak dah nak SPM kan? So buat yang terbaiklah, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan good luck.